Jadi ada benda yang sama, ada benda yang tak sama. Hakikatnya tuan-tuan, manusia ni pokok pangkalnya adalah sama belaka. Tetapi di dalam samanya manusia, samanya manusia, baik, buruk dan sebagainya, yang mana satu yang dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Yang ni penilaian yang kita kena ingat. Kita lihat di sebuah setengah negara, subhanallah, cukup menghormati orang perempuan. Setengah negara tuan-tuan cukup berdisiplin. Saya pergi ceramah tempat dia, driver ni orang putih, saya duduk seat belakang. Saya kata okey, boleh jalan. Dia tak jalan tuan-tuan. Saya tanya apa masalah tak jalan ni? Sebab saya belum tarik seat belt. Dia kata selagi awak tak tarik seat belt awak, selagi tu saya tak jalan. Subhanallah. Di tempat kita ni lain, bukan kata seat belt, pintu tak tutup pun jalan tuan-tuan. Abang Haji berzikir bang? Tu ada apa tu berzikir? Ya selesai orang ingat berzikir. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Ada setengah negara yang bersih. Lepas main bola, kutip sampah. Jarang kita lepas main bola kutip sampah. Kita buang sampah lagi ada. Dia orang pula kutip. Sepanjang jalan kutipnya. Menung orang Brazil tengok. Pok-pok Jepun datang negara dia Piala Dunia. Dia kutip je sampah. Bagus tuan-tuan. Tetapi nilaian sebenarnya, nilaian apa di sisi Allah? Nilaian yang Allah Ta'ala tengok ialah nilaian iman. Manusia sibuk untuk mencari kesempurnaan. Ada yang nak buat sistem green technology, kesempurnaan dalam teknologi. Ada yang nak buat kesempurnaan dalam bentuk perumahan, sistem penduduk. Ada yang nak buat dalam sistem kerja. Macam-macam 5 dia buat, 5S, 5U semuanya ada. Buatlah macam-macam pun tuan-tuan, yang Allah Ta'ala nilai ialah iman. Yang membezakan kita dengan yang lain ialah iman. Yang lain-lain ni sama belaka tuan-tuan. Orang kafir pun makan juga nasi, kita makan juga nasi. Orang kafir minum juga air, kita pun minum air juga. Dia orang pun naik kereta juga, dia orang pun bawa juga kereta, naik motor macam kita juga, sama, tidur sama, semua sama. Apa bezanya? Sama belaka. Dia orang pun kahwin juga, beranak pun sama juga, masuk darah pun serupa tu juga pun, belah jantung pun macam tu juga pun, sama saja. Habis apa yang membezakan kita? Iman. Dan iman itulah yang dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tuan-tuan, menjadi satu benda yang berbahaya kepada kita bila iman kita telah rosak. Bila iman kita telah pun bercampur dengan iman orang yang tak beriman kepada Allah. Menjadi satu benda yang bahaya kepada kita apabila iman kita ini tidak betul. Apabila iman kita telah rosak, rosaklah yang lain tuan-tuan. Macam mana rosaknya orang-orang kufur kepada Allah, orang-orang kafir kepada Allah, rosaknya mereka itu, walaupun mereka tu perfect, rumah cantik, negeri bersih, sistem bagus, segala-galanya canggih, tetapi tidak beriman kepada Allah. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu, kata Allah. Demi masa, semua manusia ni rugi melainkan yang beriman, yang beramal soleh, yang pesan memesan pada kebenaran dan pesan memesan pada kesabaran. Yang ni untung, 4 ni saja untung, yang lain bankrupt, yang lain rugi. Apa dia nombor 1 yang untung? Orang yang beriman, yang beriman, yang benar iman dia. Maka tuan-tuan, cabaran kita hari ini ialah cabaran nak mengekalkan iman, cabaran iman yang bersih, cabaran supaya iman kita solid dan iman kita betul. Maka pelbagai jalan dan cara digunakan untuk merosakkan kesolidan iman kita ni. Yang ni yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sama sekali Yahudi dan Nasrani tak akan redha pada kamu sehinggalah kamu ikut jejak langkah mereka. Antara mereka yang buat kepada kita, antara usaha mereka ialah merosakkan keimanan, kepercayaan dan pegangan kita.
maka jadilah isma-isma yang pelbagai-bagai, yang hari ini kita sebut dengan pluralisme, liberalisme dan sebagainya. Walaupun kamu masih lagi Islam, ya, kamu mengaku tiada Tuhan melainkan Allah, Nabi Muhammad Rasulullah, tetapi dirosakkan kesolid dan iman. Cukup. Mereka tak suruh kita murtad pun, mereka tak suruh kita mengaku manusia lain jadi Nabi pun. Cukuplah Nabi Muhammad sebagai Rasul engkau. Tetapi menimbulkan satu persepsi bahawa Nabi Muhammad macam ini, menimbulkan satu keyakinan yang makin longgar terhadap kemaksuman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang sedang dilakukan sekarang, yang dipanggil sebagai liberalism, pluralism. Dia tak suruh kita murtad, dia masih lagi suruh kita Islam, tetapi dia kata cuba liberal sikit. Sebab itu ancaman liberal dia berasas kepada 3 perkara. Pertama, berasas kepada kebebasan. Ini asas pemahaman liberal, bebas. Saya nak buat apa, saya nak pakai apa, kau suka saya. Apa hak awak nak halang saya pula? Suami saya pun tak halang saya, awak sibuk nak halang saya pula. Ni pahaman liberal. Yang pertama, berasaskan kepada kebebasan. Saya nak buat apa, kubur awak lain, kubur saya lain. Apa awak sibuk tentang hal saya? Ini dialog lama-lama dulu. Dialog lama-lama itu dulu. Bergaduh jiran dengan jiran. Awak kubur lain, saya kubur lain. Yang awak sibuk pasal, itu zaman dulu. Zaman sekarang dipanggil sebagai human right, hak asasi manusia. Maka kau suka saya lah nak buat apa pun. Tapi dia masih Islam. Bila tanya pada dia, kak, kenapa pakai skirt? Sampai bila you all nak mengawal kehidupan kita orang? Sampai bila? Oi. Sampai bila ulama-ulama ni nak kawal kehidupan kami? Oi, dahsyat gila kau. Kenapa kami perlu dikawal dan kami perlu diajar apa yang boleh dan apa yang tak boleh? Kami pun kelulusan, saya PhD. Saya actually peguam tau. Kau anak Pak Kasim. Dia boleh cakap bahawa kenapa orang agama masih lagi mempunyai anggapan bahawa perlu mengawal. Kenapa perlu mengawal kehidupan kami? Habis itu kau makhluk siapa? Kenapa ada pahaman macam ini, tuan-tuan? Pahaman macam ini sebab dia merasakan bahawa kita bukan makhluk. Siapa abang? Oh, saya imam. Siapa ustaz? Oh, saya pengurusi masjid. Siapa ustaz? Oh, saya penceramah. Cuba jawab, siapa awak? Saya hamba Allah. Bila sebut hamba Allah, Allah kata haram, baik. Allah kata halal, baik. Itulah dia hamba. Tetapi bila diri tidak merasa hamba, dia kata apa? Kenapa nak kawal hidup saya? Saya ada akal tau. Jangan merendahkan saya punya pemikiran tau. Bukan merendahkan, ini hukum Tuhan. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya, kata Allah.